Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli jawatan kuasa PAS Pusat yang mana mendakwa 88% daripada pemberi rasuah didapati bersalah antara tahun 2010 sehingga tahun 2014 adalah terdiri daripada bukan Melayu. Dan dia juga berkata dengan memetik kajian peringkat PhD di sebuah universiti tempatan namun tidak menyatakan nama universiti tersebut. Dan di sini juga dia mempertahankan kenyataan Presiden PAS yang sebelum ini mendakwa bukan Islam sebagai punca utama berlaku rasuah. Menurut kajian yang dia kata ni daripada universiti yang dia tidak tahu nama ni, dia kata mendapati 57.46% daripada perasuah didapati bersalah adalah daripada kaum Cina, 30.51% daripada kaum India dan 12.03% daripada kaum Melayu. Dapatan kajian tersebut telah diterbitkan dalam sebuah jurnal antarabangsa yang berwibawa di sebuah universiti terkemuka US. Katanya dalam artikel disiarkan di Harakah Dairy. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli jawatan kuasa PAS ini, apabila dia mengatakan bahawa apa yang dia perkatakan ini tadi, tujuan untuk mempertahankan presiden dia ini tadi, yang mana pada 1 September Presiden PAS mendakwa Pakatan Harapan dikelilingi oleh golongan pemberi rasuah yang lazimnya adalah daripada kalangan toke dan bukan Bumiputra. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS bertujuan untuk nak mengatakan PH dikelilingi oleh pemberi rasuah itu adalah 2018. Kerana waktu itu PH mentadbir negara. Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli jawatan kuasa PAS ni pula, dia merujuk kepada tahun 2010 dan tahun 2014. Jadi dia bercanggah. Jadi kenyataan presiden dia yang menyalahkan PH itu dikelilingi oleh perasuah, pemberi rasuah adalah pada 2018. Tetapi yang dia kata kajian universiti mengatakan 2010 dan 2014 itu pun sudah bercanggah. Ini menunjukkan bahawa betapa lemahnya peringkat pemikiran pemimpin PAS ini untuk nak memberi hujah. Saya yang tidak mempunyai apa-apa ni, saya boleh menjawab dengan begitu pantas kenyataan ini bahawa ini adalah satu pembodohan kepada rakyat yang dia cuba nak bodohkan bahawa itu kenyataan adalah seolah-olah benar. Dan dia tidak mahu memaklumkan universiti tempatan itu. Padahal dia kata sudah pun dikeluarkan di US kenyataan itu. Dan dia cakap di sini sudah pun diterbitkan, bermaksud sudah dibukukan di US. Jadi kenapa benda itu dibukukan di US? Kalau betul benda itu ada, harus dikeluarkan di negara ini. Dan kita ni ada undang-undang dan kita boleh tangkap. Sebenarnya isunya bukan Islam, bukan orang Islam, bukan Melayu, bukan Bumiputra, tidak kira kaum. Kita ni satu Malaysia. Kalau betul bersalah dia dapati ditangkap, maka tak kira lah kalau orang Cina banyak, tak kisahlah. Orang Melayu banyak, tak kisahlah. Orang Sabah Sarawak banyak, tak kisah. Yang penting ada tindakan. Itu yang paling penting. Dan saya nak bercerita sikit dengan pimpinan PAS ni, ahli jawatan kuasa PAS ni. Kalau tidak pandai dalam soal nak menceritakan benda-benda macam ni, tak payah cerita. Tak payah sibuk. Tak payah nak konon-konon nak menjadi hero nak menceritakannya. Saya nak bagi tahu. Dalam kerajaan kita ni, boleh saya katakan 90% itu, saya tidak nak sebut orang Melayu. Saya cakap Bumiputra. Yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, termasuk GLC segala macam ni, adalah golongan Bumiputra. Jadi, pemimpin-pemimpin yang ada di atas, daripada atas sekali sampai ke bawah, adalah orang Bumiputra. Apa yang berlaku di sana? Projek tender apa semua ni dikawal oleh mereka. Siapa yang mengeluarkan tender? Orang Bumiputra. Siapa yang kita nak buat tender adalah tergantung kepada apa yang kita nak buat di kementerian ataupun di kita punya tempat GLC ini tadi. Jadi apa yang berlaku di sini, jika projek tender ini keluar, jika di open tender, maka sesiapa pun boleh bidar. Tetapi kalau benda ni spesifik, contohnya seperti melibatkan pertahanan, dia akan tidak jadi open tender. So, apa yang berlaku juga, projek-projek ini kebanyakannya sudah pun diberi kepada orang Bumiputra. Tetapi isunya, orang yang dapat projek ini tadi,
Dia tak tahu buat kerja. Dia ada dua isu di sini. Yang pertama, orang kita dapat projek, dia tidak tahu buat, akhirnya dia mencari orang. Orang itu siapa? Orang yang pakar. Kebanyakannya adalah yang bukan Bumiputra. Yang mungkin Cina, mungkin India, ataupun kaum-kaum lain nih. Yang mempunyai kepakaran di situ. Ini hakikat. Jadi, projek ini kita dah dapat nih. Kita orang Bumiputra dah dapat. Akhirnya, apabila kita memberi mereka projek, suruh mereka tolong buat, itu memang akan ada impalan dia. Itu kebiasaan dia. Itu part yang pertama. Yang kita dah dapat projek. Yang kedua, kita dapat projek, kita kata, itu yang berlaku yang kita lihat kapal LCS ini contohnya. Apa yang diselidiki oleh Rafizi itu, yang mengatakan bahawa sepatutnya yang mensupply kan ataupun untuk membuat projek tender dengan kapal ini tadi, supplier dia lah, sepatutnya orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu. Tetapi siapa yang ambil? Orang yang tukang yang mensuplaikan kapas yang tidak kena-mengena dengan peralatan pertahanan. Tetapi akhirnya dapat tender projek. Kerana apa? Kerana kita tidak payah office pun hantar proposal ke tas macam ni, macam buku ni. Jadi kita hantar, maka kita tak turun underground, betul ke ada office, betul ke tidak dia ada punya untuk peralatan untuk dia buat kerja ni. Jadi kita berpandukan tidak mau turun, yang mana kita malas. Akhirnya kita luluskan mereka untuk dapat projek itu. Dan akhirnya, apa yang berlaku? Mereka dapat projek ini atas kertas, tetapi dialibabakan. Ini yang berlaku. Jadi, pemimpin PAS, seperti ahli jawatan kuasa PAS pusat nih, kalau tak tahu, tak payah cakap. Kerana, apa yang saya tahu, ini adalah pengalaman saya duduk di bahagian pembelian. Jadi, tak payah cerita tentang rasuah ni, salah kaum Cina. Yang mulakan siapa? Kerana kita orang Bumiputra nih. Sebenarnya yang rakus. Kerana kita tidak tahu buat kerja. Kita hendak duit senang. Contohnya kita dapat projek 10 juta. Okey. Daripada aku buat penat-penat, bagus aku bagi ke Acong. Contoh. Bagi ke Acong, aku dapat 500 ribu. Dia buat kerja. Belanja semua dia buat. Aku tinggal dapat 500 ribu. Ini sebenarnya. Jangan salahkan kaum lain. Jangan kita nak menceritakan isu-isu yang kita tidak tahu. Jadi saya tengok. Muka yang ada dalam gambar ni pun, yang melibatkan orang yang bercakap ni, saya lihat muka dia pun macam tak ada sekolah lah. Bukan saya nak minta maaf lah. Dia sendiri tidak tahu, tapi dia nak bercakapkan untuk mempertahankan presiden dia. Jadi isu dia, bukannya siapa pemberi rasuah, siapa yang terima rasuah. Isunya sekarang ditangkap lah. Dan apabila dia kata seperti ini, seolah-olah Badan Pencegah Rasuah kita, SPRM tak buat kerja. Seolah-olah jabatan kerajaan kita ini, seperti polis juga, tidak buat kerja. Jadi dia banyak, dia punya cabang besar nih, yang dia nak pertikaikan ini. Apabila kamu mengatakan seperti ini, maka dia terlibat semua sekali. Jadi apa yang saya lihat di sini, pemimpin PAS, sekarang nih kamu berada dalam kerajaan. Dan kita juga nak tanya. Saya dah ulang-ulang tanya. Kenapa Presiden PAS dikatakan ambil 90 juta, tidak nak jawab. Hari ini memanglah UMNO diam. UMNO Barisan Nasional diam. Cuba kalau UMNO Barisan Nasional menang, PAS tidak berada dalam kerajaan, tahulah nanti nasibnya. Begitu juga kalau Pakatan Harapan menang, tahulah juga nanti kita akan bongkar kalau ada apa yang pemimpin PAS buat dalam kerajaan hari ini. Itu dah jelas. Begitu juga dengan Kerajaan Kelantan, Kerajaan Kedah, Kerajaan Terengganu. Mana tempat negeri yang dipimpin oleh PAS, kalau parti lain memerintah, saya percaya ada nanti silap dan salah laku yang akan kita cungkilkan. Jadi tidak payah PAS nak menunjukkan hebatnya, kerana hari ini rakyat tidak bodoh lagi. Begitu juga apabila kita lihat kenyataan-kenyataan seperti ini. Seolah-olah suci sangat pemimpin PAS apabila itu yang saya cerita balik dengan Presiden. Kenapa Presiden PAS saman Sarawak Report? Apa yang berlaku? Dia saman orang, dia bayar orang. Apakah itu juga tidak dikira rasuah? Kalau saya kira rasuah tu. Karena kena tutup mulut dia supaya tutup kes. Padahal kau saman orang. Tapi kau rasa-rasa kau ada bersalah. Lepas tu daripada aku saman, nanti aku kalah lagi. Lebih teruk, lebih baik kebayar.
Nah, nampak tak? Jadi tak payahlah pemimpin PAS, tak payah berbunyi lah. Macam tong kosong saja. Rakyat hari ini tak bodoh. Nasib baik saya bukan rakyat Kelantan. Kalau saya rakyat Kelantan, negeri Kelantan itu dah lama nih tidak mau sokong. Sebab pemimpin yang seperti ini. Jadi ini pemimpin nih, dia nak dapat watikah aja nih. Dia bukan tahu apa-apa nih. Nah, itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu itu. So, sekian, terima kasih.